Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberi kesempatan untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam kuliah duha kita. Ya, kita doakan mudah-mudahan kuliah duha kita akan diberkati, dirahmati, diredai oleh Allah. Ya, kita cuti panjang ya. Semester break sampai 7 bulan. Yang terakhir bulan 2 ya. Sekarang kita jumpa balik bulan 9. 7 bulan cuti semester break. Alhamdulillah sambung balik. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita sambung pada pagi ini muka surat yang ke-29. Ya, kita cerita sebelum ni ayat yang keempat. InsyaAllah kita sambung ayat yang kelima. InsyaAllah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada pagi ini kita sambung bacaan daripada suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami abdikan diri, ibadah, sembah. Dan hanya kepada engkaulah yang kami mohon pertolongan. Suratul Fatihah ayat yang kelima. Jadi, para ahli qiraah as-sab'ah, ni ulama-ulama qiraat. Jumhur ulama membaca dengan diberikan tasydid. Jangan baca iyaka. Ya, kalau iyaka maknanya ibta'id nafsaka. Jauhkan dirimu. Sebab tu kena baca iya. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini na'udzubillah. Maknanya jauhkan diri kamu daripada sembah pada engkau. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu tasydid wajib ya. Lepas tu anak-anak belajar qiraat ini belajar bagi betul, itu wajib. Ya. Belajar qiraat 7 ni itu adalah fardu kifayah. Belajar satu qiraat bagi baca betul itu wajib. Kan? Sampai pandai. Sampai tahu bacaan yang sebenar. Ya, kita di tahfiz ni kena pandai lah. Jangan kita pula jadi imam salah, makmum yang betul. Baca dengan tak ada tajdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Jadi tu imam. Astaghfirullahaladzim. Waktu kata ya Allah teruknya. Wak yang tua tak baca macam tu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Apa makna iyyaka? Hanya kepada engkaulah yang kami abdikan diri. Ibadat. Ya, kami beribadat hanya kepada engkau. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Ya. Kemudian perkataan nasta'in. Ya, kita kena baca nasta. Jangan nusta. Tak boleh baca ya. Lain tak boleh. Nasta'in. Ya. Menurut bahasa, apa makna ibadah? Na'budu. Na'budu ibadah ni maknanya khudu'. Tunduk dan patuh. Itu makna na'budu. Kami tunduk pada perintahmu ya Allah. Kami patuh perintahmu. Itu makna pada sudut bahasa. Jadi, apakah yang dikatakan ibadah mengikut istilah syarak? Iaitu satu ungkapan daripada kesempurnaan cinta, tunduk dan takut. Itu makna na'budu. Ya, kita sayang hanya kepada Allah. Sebab tu ada setengah orang dia terjemah na'budu makna kami abdikan diri. Orang abdi diri ni pengabdi cinta orang panggil. Kan? Dia sayang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Macam kita pagi ni. Orang lain nak tidur. Kenapa kita pagi-pagi baca Quran? Sebab kita sayang pada Quran kalam Allah. Kenapa kita mengaji? Kenapa kita ada kelas? Ustaz, makcik rasa lain macam lah, tak mengaji sedih sangat. Kan? Ada rasa sedih makcik-makcik. 7 bulan tu tak mengaji rasa sedih sangat. Allah, bila lah nak habisnya PKP ni? Makcik nak pergi ngaji. Kan? Sebab kita rasa seronoknya buat apa yang Allah suruh. Satu perasaan rasa seronok buat Allah suruh ni. Ini namanya abdikan diri. Ini namanya na'budu. Ya? Ibadat. Ibadat ni buat satu yang Allah suruh. Allah suruh solat, kita buat. Allah suruh puasa,
kita buat. Itu namanya ibadat. Ya? Buat ibadat ni buat yang Allah suruh. Dengan seronok cinta. Dengan tunduk dan takut. Takut Allah tak terima solat kita. Takut Allah tak terima puasa kita. Takut Allah azab kita. Perasaan takut ni ada. Allahu Akbar. Ya? Kemudian perkataan iyyaka na'budu ni, dia kalau ikut sudut bahasa Arab yang biasa, maknanya sudah berlaku satu terbalik. Didahulukan objek, ya, iaitu maf'ul. Na'budu ni patutnya na'budu iyyaka. Ni asal bahasa dia, kan? Kami sembah hanya kepada engkau. Tapi kenapa hanya pada engkau yang kami sembah? Diterbalikkan. Iaitu iyyaka ni, ya, maf'ul dia. Dan diulang lagi. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab dia panggil jazbu al-intibah. Yakni menarik perhatian. Kan? Supaya nak mendapatkan perhatian. Li jazbil intibah. Nak tarik fokus. Hanya kepada engkau kami abdikan diri. Jadi kita mulakan. Kalau kami abdikan diri hanya pada engkau, ni ayat biasa. Kan? Ayat nak tarik perhatian ini, nak bagi kita fokus, Allah tukar, terbalikkan, hanya kepada engkau. Ya? Jadi, artinya kami tidak beribadah kecuali kepada engkau. Dan kami tidak bertawakal hanya kecuali kepada engkau juga, ya Allah. Mu. Ya, orang tulis terima tu mu dengan M huruf sa. Ya? Iaitu hanya pada engkau sahaja kami sembah. Hanya pada engkau kami tawakal. Dan itulah sebenarnya kemuncak ketaatan. Ya, orang taat ni, iaitu dia sembah hanya pada Allah. Dia minta hanya pada Allah. Serah dia hanya pada Allah. Dan agama ini, secara keseluruhan kembali pada kedua makna ini. Kita orang Islam, itu beragama. Apa beza orang Islam dengan orang yang kafir? Orang kafir dia sembah macam-macam. Tuhan dia kejap tangan lapan. Tuhan dia kejap perut boroi. Kan? Kadang-kadang Tuhan dia kepala besar. Ada kadang-kadang Tuhan dia kepala kecil. Macam-macam kan. Dia buat suka hati dia. Kita orang Islam, beza dengan dia kat mana? Kita Tuhan satu je. Ya Allah, iaitulah Allah. Kita tak taat pada lain. Jin, syaitan datanglah beragas ke, jembalang tanah ke, kita hanya sembah Allah Ta'ala. Datang jembalang, dia kata, kau sembah aku, akan aku bagi harta ini dalam gua kepada engkau. Kita kata, hey jin, harta itu Allah yang punya. Engkau itu Allah yang punya. Aku buat Allah yang punya. Kau jangan nak belagak. Kau jaga gua je. Kau tu jaga guard. Kau sama tarah dengan guard Bangladesh tu. Contohnya Nepal. Kau jangan nak belagak-belagak kan. Apa tarah penjaga gua? Sama dengan penjaga bank. Ya, sama. Tapi ada lagi sembah penjaga tu. Pelik lah. Dia pergi bank. Dia pergi jumpa guard tu. Dia ingat guard tu manager. Guard tu kata, tak ada, saya baru juga datang. Saya Nepal mari. Saya jaga juga kan. Macam itulah jin yang duduk dalam hutan. Kan? Jumpa jin nak je. Jin tu Tuhan. Jin bukan Tuhan. Saya jaga sini. Lama saya jaga. Kan? Banyak jin-jin tu dia jaga tanah dulu-dulu kan. Dulu dia datang daripada negeri jin. Disuruh jaga kampung. Tuhan dia dok mati, dia tak tahu. Ataupun dia tahu dia pasport tak boleh balik jalan ni. Dia duduk itu lah kan. Sebab tu ada banyak kampung-kampung lama ada jin. Cuba tanya, kenapa kau duduk sini? Kau Tuhan? Tak, saya jaga juga kan. Jin tu jaga. Sebab tu kita jangan takut dengan jaga tu, takut dengan Allah yang menjadi pemilik tanah, bumi dan langit dan juga jin. Itu beza kita orang Islam. Baik. Yang demikian itu seperti mana kata sebahagian ulama-ulama salaf bahawa suratul Fatihah itu adalah rahsia Al-Quran. Maknanya induk kata kunci Quran tu ada dalam suratul Fatihah. Maknanya kalau buat conclusion, kesimpulan Al-Quran tu conclusion dia ada dalam suratul Fatihah. Dan rahsia Fatihah itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata-kata yang dikumpulkan. Ya, kita belajar Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, kita belajar ya, puji pada Allah. Semua tu sebab apa? Kita nak sembah hanya pada Allah. Kita belajar syariat, kita belajar akidah, kita belajar macam. Sebab apa? Nak sembah Allah. Tu sebab tu dia kata, kata kunci kesimpulan pada Quran tu duduk sini ya. Iaitu nak abdikan diri kepada
Allah nak minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia kata penggal pertama, iaitu penggalan, iaitu kata yang pertama tu iyyaka na'budu. Ni penggal ayat dia bagi. Hanya kepada engkau kami beribadah. Ini satu statement. Pernyataan kita declare. Kita lepas daripada syirik. Kita orang mengaji agama ni, tujuan mengaji akidah ibu-ibu, supaya kita mati tauhid kepada Allah. Apa makna tauhid? Tak ada syirik. Apa ada syirik? Tuhan banyak. Kan? Baru ni ada polemik, satu orang ni duk pusing-pusing sampai orang pening. Tuhan sebenarnya ada banyak dia tu. Astagfirullahalazim kan. Tuhan sebenarnya ada dua. Astagfirullahalazim. Tuhan satu je. Habis tu orang kafir semua. Yang itu dia reka. Dia macam sekarang ni Perdana Menteri ada satu kan. Satu ke dua? Satu. Tapi PM tepi ada banyak. Bakal PM tepi. Kan? PM, bakal PM. Semua pakat ngaku bakal PM belaka. Ramai. Tapi palsu belaka. Dia declare, saya lah Perdana Menteri. Bukan, awak kalah. Kan? Awak tak dilatih oleh Menteri Agung. Saya, patut je saya. Patut tak kira. Patut tu palsu. Kan? Yang betul-betul seorang je. Itu cerita PM. Allah Ta'ala ni, ya orang lantik sebagai Tuhan, ganti dia bersepah. Tapi itu bukan Tuhan. Itu dilantik oleh puak-puak yang berada jahil, yang tencak akal. Ya? Mereka ni tak boleh beza antara Tuhan dengan batu. Tuhan dengan pokok. Kan? Dia pergi buat pelik-pelik. Dia tu, lain macam lah aku buat ni. Boleh jadi Tuhan ni. Dia yang buat. Kat pelik dia terencak akal. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Jadi Tuhan ni satu. Sebab itulah, ini pernyataan pertama, hanya kepada engkau kami abdikan diri kami semua. Hanya pada Allah. Ini makna declare. Kita tak sembah lain, sembah Allah saja. Ini sebagai cakap, declare perlepasan daripada syirik. Sedangkan penggal yang kedua pula, iaitu hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Ini merupakan sikap berlepas diri daripada daya upaya dan kekuatan, serta berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ini maknanya tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita ni, siapa boleh tolong kita? Kawan lah. Ayah tak. Yang tolong kita hanya Allah. Cuma kita usaha. Kan? Kadang-kadang pertolongan itu datang dalam bentuk nampak macam orang. Tapi semua diatur oleh Allah. Tadi saya baca satu kisah. Sebelum sampai sini, satu orang tulis dekat Facebook. Satu orang tulis dekat Facebook kisah yang berlaku kat dia semalam. Kisah dia, satu orang muda duduk tepi jalan, rantai motor putus. Senyap kat situ kan. Dia lalu dengan suami dia. Tengok-tengok, dia kata, Allah kesian bang. Tengok orang tu tadi duduk monyok kan. Cuba berhenti tolong tengok apa. Rupanya rantai tu putus. Nak tolak tak boleh. Orang tu tak ada sepanah kan. Lalu suami dia pun ada sepanah, turun buka tayar, tarik rantai, boleh lah. Rantai tu boleh tarik, jadi boleh buka kan. Boleh buka tu boleh lah tolak. Dia pun katalah kat kawan tu, ni kena pergi kedai tolak. Pergi ke kedai motor lah kan, tukar rantai baru. Dia pun tanya, rantai baru berapa dik? RM35 biasanya kan. Tapi muka kawan ni sedih lagi. RM35 tu sedih sangat. RM35 dia tu. Maknanya orang ni orang miskin, naik motor buruk kan. Bila sebut RM35 tu nak kena tukar tu, dia sedih. Sebab dia pun rekod tu tanya, adik ada duit tak? Saya tak ada duit kan. Tak apa. Dia kata, dik, ni kau bagi sedekah RM50, ambil RM50 kan. Lepas tu kawan ni kata, lebih kak? Tak apa, lebih RM15 tu kau makan lah dik kan. Dia bagi kau. Dia kata, satu pagi saya duduk sini daripada tadi ni, tak ada siapa tolong saya, tak ada siapa bantu. Makasihlah kak dah lah tolong buka rantai, bagi duit pula suruh tukar rantai. Lepas tu kak ni nak pergi mana? Dia kata, kak ni tengah cari lori untuk angkut barang. Dia kata kan, telefon sana tak dapat, ni tak dapat. Kak ni nak pergi cari lori, nak angkut barang, nak pindah rumah kan. Dia kata, kak cari lori? Saya cari lori. Okey kak, kejap. Saya ada kawan ada lori. Kawan ni. Dia pun telefon kawan dia.
Asal kawan tu biasa-biasa ambil dalam lebih kurang 4-500 kan. Satu kali satu trip 4-500. Tapi sebab ni kawan dia, okeylah aku bagi kat kau 300. Tengok kakak ni bagi tadi 50 je. Tapi dia call kat kawan dia, terus dapat diskaun. Kata tak apa, aku pun tak ada kerja, okeylah. Aku datang ambil kat mana? Berapa ratus? 300 je. Kan? Apalah. Tak. Tengok perancangan Allah Ta'ala. Kok ni pula, dia kata, ya Allah, dia tolong orang ni sikit je. Kan? Tapi, satu Allah dah bantu, dah lebih berapa? 150 lah dia dapat untuk itu. Kemudian dia kata, peristiwa ni berlaku kat kubur ni. Kan? Dia orang lalu kat kubur sebenarnya. Kat kubur, jadi, dia orang kata dah halang-halang kat kubur ni. Dia kata nak singgah kubur mak dia. Kau nak pergi mana pula? Dah selesai lori ni, nak singgah kubur mak pula. Kan? Ni, kubur tu dia nak buat binaan apa tepi tu nak berkepuk lah. Kepuk orang panggil kan. Nak bagi tak kubur tu tanah-tanah ni. Tanah-tanah kan kena hujan ni kan. Kena hujan pun kata nak timbun balik ah. Nak timbun balik. Budak ni kata tak apa kak, saya tolong. Saya tolong buat kak. Ya Allah, dia kata tadi ni masa duk fikir nak kubur ni, duk cari orang penggali kubur tak ada kan. Nak tolong ni, Allah selesai dua urusan. Itulah subhanallah. Sebab tu nak ceritanya Allah yang rancang. Ya, kita semua hidup kita ni banyak benda yang Allah Ta'ala rancang yang terbaik yang kita tak perasan. Sebab tu orang beriman ni dia tawakal pada Allah. Sebelum buat apa-apa, dia akan minta tolong dengan Allah. Jangan minta tolong dengan Allah, dia baca doa, dia solat hajat. Ibu-ibu kalau ada problem, biasa-biasakan ambil wuduk, solat hajat. Solat istikharah. Adik-adik ya, minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak belajar ni. Ada kisah Tok Kenali. Ya, ada kisah Tok Kenali. Pak Da'i, seorang ulama Tok Wali negeri Kedah ni, dia pergi belajar di Mekah. Pak Da'i ni, dia sampai di Mekah habis duit. Dia nak balik kan. Bila dia nak balik ni, tak ada duit, satu orang nak duduk tak ada duit. Lalu dia jumpa Tok Guru dia, tak boleh mengaji dalam Mekah ni, duit tak ada kan. Tok Guru dia kata apa? Di Mekah ni anjing pun tak ada mampu bila Allah bagi rezeki. Tok Guru dia guna ayat agak kasar. Anjing pun sekok pun tak ada mampu bila Allah bagi rezeki. Apatah lagi orang yang tutup ilmu. Masya Allah. Dia pun pegang tawakal. Sampailah dia belajar di Mekah tu macam-macam Allah bagi kan. Alhamdulillah sampai jadi Tok Guru alim, jadi Tok Wali kan. Masya Allah. Anak-anak kan, kita kadang-kadang kita rasa rezeki kita yang bagi. Rezeki kita tahu Allah yang bagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu-ibu hafal tak ayat ni? Ayat 1000 dinar. Orang Melayu suka gantung dekat kedai. Ya? Gantung kat kedai, baca tak? Kan? Ini ada ayat 1000 dinar sini. Ada qul a'udzu birabbil qul a'udzu binah yang sana? Qul a'udzu birabbil falaq. Biasa rumah orang Melayu ada ayat 1000 dinar. Ada di sini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan buka pintu keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki dari sumber yang tidak dia sangka sama sekali. Sebab tu adik-adik yang belajar sini tawakal. Yakin dengan Allah. Tapi jangan malas. Saya yakin rezeki akan nyata di langit. Tak. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, usaha ikhtiar. Tapi tawakal itu utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Alil Punah Warana, dia malas, dia tidur, lepas tu dia ada rezeki, ada dia tidur malas. Itu Alil Punah Warana ya. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian dia kata makna seperti ini tidak hanya terdapat dalam satu ayat Quran saja. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka beribadahlah kamu kepada Allah. Dia ambil wuduk, pergi solat, pergi doa. Tu makna ibadat. Lepas tu, wa tawakkal alaih, dan berserah, bertawakallah kamu kepadanya. Ya, pergi perang, Nabi doa dulu, solat hajat, lepas tu pergi perang, tawakal. Niaga sama kan? Nak jual nasi lemak tu jangan tak solat. Jual nasi lemak, solat subuh tinggal.
tawakal Ustaz. Itu tawakal lah apa gitu kan. Ada orang Masya Allah, dia nak jual nasi lemak tu, dia mulakan bahasa urah tu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Razzaq, Ya Razzaq, kan dia baca zikir sebut nama Allah. Sambil dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan dia baca selawat banyak-banyak. Mulut kumat kumit, Ya Allah, kebagilah apa yang aku meniaga ni laku, sedapkan masakan aku. Ada orang dia ni doa tapi malas belajar masak. Jadi nasi lemak tak sedap. Lepas tu dia kata, Ya Allah, aku doa semalam, aku salat duha, kenapa tak laku? Orang beli dah tapi tak sedap kan. Jadi kita, asbab untuk laku tu ada. Kedai kita, lokasinya, kempennya, viralnya. Tapi dalam masa yang sama, tawakal. Salat duha jangan tinggal kan. Saya orang selalu tanya, Ustaz, tolong doa. Tolong buat pelaris. Pelaris ni haram. Pelaris dalam syarak apa dia? Iaitu taqwa. Laris dalam syarak salat duha. Malam-malam baca surah Al-Waqi'ah. Saya pesan kat orang yang berniaga, dua ni jangan tinggal. Yang pertama, salat duha, paling malas tahap gaban ni. Malas tu tahap gaban ni. 2 rakaat. Kan? Tapi kalau sedang-sedang 4 rakaat. Kalau rajin, 8. Kan? Adik-adik, malas ke rajin? Ikut waden. Saja aku tengok waden garang ke tidak lillahi ta'ala. Kalau garang, aku salat 4. Kalau dia tak ada, khalas. Astagfirullahaladzim. Jangan kita buat ibadat bukan kerana waden, bukan kerana orang, tapi lillahi ta'ala. Sonok. Ibadat ni tak rasa berat kalau kita buat kerana Allah Ta'ala. Baca Quran. Apa Quran? Kita buat dengan seronok nak menggembirakan Allah Ta'ala. Maka seronoklah kita buat ibadat. Hafal Quran pun tak seronok, baca Quran tak seronok. Kalau kita selalu buat kerana orang. Sahaja aku baca Quran kerana waden aku garang. Nak buat apa? Bagi waden je seronok, kita tak seronok kan? Sini waden garang tak? Siapa garang? Ustaz di garang. Garang. Tak berani kata pun tadi. Ustaz selalu sebut kat anak-anak ustaz kat sekolah. Ustaz kata, apa faedah kamu paksa ustaz jadi garang? Tak ada faedah pun. Ustaz pun stres, mati cepat. Ustaz kata, Ustaz tak nak lah. Kan kadang-kadang ada pelajar ni, dia suka waden dia garang. Dia kata tak adalah, kita tak suka. Waden ni dia tak gila nak garang saja-saja. Mesti ada sebab. Marah sana, marah sini. Kan? Kenapa waden marah? Waktu pukul 7 tak bangun lagi subuh. Mana tak mengamuk waden? Tak siap lagi kan? Semua lambat, slow and steady. Jalan, relax je, sabar. Sorry bro. Kan? Dah lah datang lambat. Action pula kan? Suruh hafal tak nak. Suruh tidur tak nak. Pelik sungguh. Waktu tidur dia main. Waktu main dia tidur. Kan pelik ni. Astagfirullahaladzim. Mana waden tak naik angin kan? Tapi kalau bijak, kita sama-sama. Kita jaga kita. Kan? Allah jaga kita. InsyaAllah. Baik. Jadi, Allah kata, ibadatlah kamu kepada Allah dan tawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Jadi, Allah sama sekali tidak pernah lalai daripada apa yang kita buat. Allah nilai belaka. Ya, baik. Kemudian dalam ayat tersebut, ayat suratul Fatihah tadi, terjadi perubahan bentuk kalimah daripada ghaib, yang ni orang ketiga, kepada mukhatab. Ya. Tadi kita tengok sebelum ni, ayat yang keempat, apa dia? Ayat keempat. Ulang balik. Siapa ingat ayat keempat? Tak ingat? Maliki yaumiddin. Dialah pemilik huwa. Di situ ada ghaib. Kita cerita, dialah kan? Cerita dia. Dia ni makna ghaib. Dia ni cerita orang yang ketiga. Kita cerita pihak kita, dia tak datang, dia datang. Tu dia tu orang ketiga. Sekarang ni tukar kepada mukhatab. Mukhatab ni maknanya orang yang kita sedang bercakap. Tu mukhatab. Ya? Yakni orang panggil pihak yang kedua. Kan? Kita pihak pertama saya, aku. Ni pihak pertama kan? Pihak yang kedua, awak. Pihak yang ketiga, dia, mereka. Kan bahasa Arab, bahasa Melayu sama kan? Kita guna bahasa. Ataupun orang dulu dia guna istilah ganti nama diri pertama, ganti nama diri kedua, ganti nama diri ketiga. Belajar tak bahasa?
Melayu. Melayu kan? Ganti nama diri pertama, saya, aku kan? Kami. Ganti nama diri kedua, apa dia? Awak. Awak kan? Awak. Kalau ganti nama diri ketiga, mereka kan? Dia. Jadi dia tukar. Tengah-tengah duk cerita dia. Tiba-tiba cerita awak. Kan? Engkau. Ini yang ditandai dengan huruf kaf pada iyaka. Ka ni bahasa Arab maknanya engkau. Jadi yang demikian itu memang selaras. Kerana ketika seseorang hamba memuji kepada Allah, seolah-olah dia rasa dekat dan hadir di hadapannya. Seolah-olah kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, hanya engkau lah yang kami sembah. Ni, sebab tu orang solat, dia rasa Allah Ta'ala tu dekat-dekat ke dia. Sebab tu, bila Nabi SAW dialog dengan para sahabat satu hari, Jibril jadi moderator. Jibril ni tanya, ya Rasulullah, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Wa mal ihsan. Dialog tu Jibril jadi moderator. Jibril tanya, apakah itu ihsan? Maka jawab Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Faham tak bahasa Arab ni? Lama-lama faham lah insya-Allah ya. Anak-anak ni kena mahir bahasa Arab, belajar bahasa Arab tu dengan penuh kebanggaan. This is our language. Kan? At paradise. Kan? Faham tu? Bahasa Inggeris. Ada orang bangga bila dia cakap Inggeris dia rasa putih. Orang estate tu dia suka cakap Inggeris sebab apa? Dia kata we feel whiter than before. Kan? Sebab kami rasa lebih putih daripada sebelum ni bila cakap orang putih. Kan? Waktu dia cakap orang putih kan? Dia cakap, what is your name? Kan? My name is Ramasmi. Kan? Dia cakap gitu pun dia rasa bangga. I'm very proud because I can speak English. You know, I feel more whitey than before. Kan? Itu makna dia apa? Saya rasa lebih putih daripada sebelum ni. Bila cakap orang putih tu dia rasa hebat. Kenapa tidak kita orang Islam yang belajar Quran, yang hafal Quran, seronok cakap bahasa Arab? Kan? Anak-anak ada kelas bahasa Arab tak sini? Ada? Belajar sungguh-sungguh. Hafal. Ustaz suruh hafal tak? Tak payah ustaz pakai rota-rota, hafal. Ustaz tengok pondok dekat Indonesia, Masya Allah. Pelajarnya bersemangat hafal. Dia baca, ya Allah, ustaz pun tengok macam mana ni kan. Dia hafal matan ajrumiyah, matan lawan. Sama-sama dia. Kadang-kadang dia buat qasidah macam kamu ni. Kan? Tengok pondok Gontor apa tu. Dia buat qasidah macam kamu tadi ni. Qasidah tu untuk matan je, mutun. Dia reka lagu. Sama-sama. Ramai-ramai. Seronok kan. Boleh buat ni suara sedap. Boleh buat mutun. Hafal mutun. Hafal apa? Mata ajrumiyah ke? Hafal apa? Ikut kawan-kawan kan. Boleh wa'idun satu, isnani dua, hajarun batu, hisanun kuda. Ramai-ramai ikut kan. Boleh kan? Boleh buat. Adik yang suara sedap dia boleh buat macam-macam lagu kan. Kita pun follow. Cepat boleh dapat perkataan bahasa Arab kan. Seronok kan. Okey, baik. Balik cerita tadi. Jadi, anak-anak yang dikasihi sekalian, bila kita ni duduk berkata-kata ni, Nabi kata, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Feel Allah di depan mata. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak boleh rasa kamu nampak, fa innahu yaraka, rasakanlah seolah-olahnya, memang bukan seolah-olah lagi, rasakanlah dia sedang melihat kamu dekat kan. Kita cakap bila dekat dengan jauh tak sama kan, perasaannya tak serupa. Ni Allah Ta'ala sebut gitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami sembah, hanya kepada engkau kami abdikan diri, kami mohon pertolongan. Baik, jadi ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa awal-awal suratul Fatihah merupakan pemberitahuan daripada Allah Ta'ala yang memberikan pujian kepada dirinya sendiri
dengan pelbagai sifatnya yang agung serta petunjuk kepada hamba-hambanya agar memujinya dengan pujian tersebut. Ingat ya, yang boleh puji diri sendiri Allah Ta'ala je. Dan boleh ajar orang suruh puji macam dia nak Allah Ta'ala je. Kita jangan. Mari sini. You panggil abang bro handsome lain kau kena. Tak boleh. Kan? Boleh tak? Ada sini orang kaki buli orang ni. Dia suruh adik-adik kalau nak panggil abang muka handsome, muka putih melepak glowing gitu-gitu. Kan dia ajar. Tak boleh. Nah, kita tak boleh paksa orang untuk puji kita gitu kan. Allah Ta'ala dia boleh sebab dia tahu Tuhan yang mencipta dan menjadikan. Dan kita nak dapat pahala, pujilah Allah Ta'ala dengan puji-pujian yang tersebut saja. Boleh tak kita buat satu ayat baru? Tak nak sebut hak Allah sebut, tak dapat pahala. Kan? Kita nak buat pujian baru, reka, tak boleh. Allah Ta'ala suruh kita sebut nama dia 99 tu je. Jangan reka-reka lain. Kan? Sebut. Baik, dalam Sahih Muslim, diriwayatkan daripada Al-A'la ibni Abdirrahman, daripada ayah dia, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi, wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna 'alayya 'abdi, fa idza qala maliki yaumiddin qala Allah majjadani 'abdi, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'ala, wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Baik. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ya? Nabi SAW sebut, Allah suruh bagi tahu. Yaqul, Allah berfirman, Nabi sampaikan. Allah suruh Nabi cakap, qasamtu solah, aku dah bahagikan solat itu dua bahagian. Bila kita solat ni, Allah bagi dua. Bagi dua. Daripada sudut pengabdian diri itu, kita memang abdikan diri. Tapi dari sudut penilaian Allah Ta'ala ni, dia bahagikan solat itu pada dua. Ya, kita solat, kita baca Fatihah ni, Allah dah bahagikan dua. Satu untuk Allah, satu untuk kita. Baik. Ada yang bahagian Allah Ta'ala suka sangat kita buat. Ada bahagian Allah balas balik. Allah nak terima, makbulkan doa, permintaan Allah bagi pahala. Baik. Kata dia, Allah sebut ni. Nabi kata, bagi hamba-Ku, ya, aku bagi dua dengan hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Kalau dia ucap alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji-pujian itu bagi Allah Rabb, pemilik sekalian alam, maka Allah pun jawab. Allah jawab. Allah kata, tengok hamba aku ni, hamba aku telah memuji aku, hamidani abdi, hamba aku dah puji aku. Allah respon. Allah respon. Masya Allah ya. Sebab tu solat ini menjadi penyejuk mata hati Nabi dan wali-wali. Sebab inilah saat bercakap-cakap dengan Allah. Kan? Kita mengadu dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kata hamba aku puji aku tu. Kan? Feeling. Ada tak kita feeling bila solat? Sebab apa tak feeling? Kita tak rasa kita sedang puji Allah, nak bagi Allah jawab, respon. Kalau kita call, kamu call mak tak respon, apa perasaan? Sedih tak? Respon tak ada. Kamu call, ring kan? Kita call, tak ada respon.
Tentulah. Kita cakap dengan mak tu nak bagi mak respon, ada gaya dia. Jawab panggilan ini. Gitu. Tak. Mestilah kita pun telefon tu dengan Assalamualaikum mak, kan. Kita dengar saja mak kata Waalaikumsalam nak, rasa apa? Allahu Akbar. Perasaan kita, Waalaikumsalam nak, kabare mak, mak lujeng. Kan, cakap Jawa kan. Cakap Kampuchea lain pula kan. Cakap apa? Kalau cakap mak, apa khabar? Tak ingat lah. Macam mana nak bawa ustaz pergi sana ni? Pemandu pelancong tak ingat lah. Pergi sana dia cakap Jawa dengan orang Kampuchea. Pening orang Kampuchea kan. Allahu Akbar. Nanti ustaz nak pergi tempat kamu insyaAllah. Bila kita pergi sekali buat rombongan ustaz insyaAllah kita buat korban kat sana. Tahun lepas pun ustaz buat korban di kampung. Kampung apa tahu ustaz lupa. Tak tahu ustaz buat kat sana. Kawan ustaz ada kat sana kan. Tapi satu masa kita pergi. Kita jalan sana, kita buat korban insyaAllah kat sana kita pergi sana insyaAllah. Baik. Jadi Allah yang respon. Ini satu benda yang sangat menarik. Lepas tu Nabi kata, Ju'ilat qurratu aini li fi salati. Dijadikan penyejuk mata hati aku bila aku solat. Penat macam mana, letih, gelisah, ambil wudu, Allahu Akbar, tenang. Sebab respon daripada Allah. Allah nak respon. Kan kita kalau letih stress kita call mak kan. Rasa lega tak? Lega. Ini Allah Taala nak dengar. Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kata hamba-Ku telah memuji aku. Kita sebut ar-rahmanir rahim. Allah jawab apa? Allah jawab hamba aku telah memuliakan aku. Allahu Akbar. Kemudian kita sebut lagi maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, ya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, hamba aku telah menyanjung aku. Maliki yaumiddin, hamba aku telah memuliakan aku. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah pun jawab, inilah bahagian antara aku dengan kamu, antara aku dengan hamba aku. Untuk hamba aku, apa saja yang dia minta aku nak bagi. Subhanallah. Sebab tu orang yang rajin solat hajat, solat pun ni, banyak permintaan dia Allah makbul. Tak bagi sekarang, akan datang. Kita kadang-kadang tak perasan. Allah bagi apa yang terbaik untuk kita. Boleh jadi yang kita minta tak dapat. Kita minta nak kahwin 3. Allah bagi 1. Tapi bini 1 tu hebat daripada 3 lagi. Kan, sayang kita, baik kita boleh di. Kan? Kadang-kadang kita minta nak kahwin dengan orang yang putih. Kan? Kita nak bini kita putih glowing kan. Allah bagi bini hitam, tapi rupanya lawa dia yang putih. Contoh kan. Allah bagi ni terbaik. Kita minta je kan. Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita minta macam ustaz dulu. Ustaz minta nak kerja di Kedah. Balik daripada Mesir tu ustaz punya planning nak khidmat di Kedah. Tapi Allah tak bagi khidmat di Kedah. Allah bagi khidmat di Kuala Selangor. Ustaz datang Kuala Selangor ni ustaz pelik. Kamu tahu ustaz datang Kuala Selangor ni? Ustaz sebut sepatah je perkataan kat bini ustaz. Ustaz naik bas. Masa tu naik kereta buruk ustaz tu round. Daripada dulu ustaz posting mula-mula dekat KL kan. Lepas tu ustaz jalan-jalan dengan orang rumah sampai Kuala Selangor. Jalan-jalan singgah tengok. Ni ustaz kata kat rumah ustaz, sini seronok juga, tempatnya tenang, kalau dapat mengajar sini okey. Itu je cakap tu, bukan doa sangat pun, cuma cakap itu je. Kalau dapat mengajar sini seronok juga kan. Cakap itu je dengan orang rumah ustaz. Lepas tu ustaz pun sampai mana Bukit Melawati, ustaz balik. Masa tu ustaz duduk di Ulu Langat. Bila balik seminggu, tiba-tiba datang orang JPN, Jabatan Pendidikan Selangor, Ustaz Ghazali Omar, anda dipindahkan ke SMK Kuala Selangor. Ni saya ni dipindahkan ke arah ke tanya. Saya tanya, diarahkan. Diarahkan. Saya balik cerita kat orang rumah kan, Ustaz balik cerita. Orang rumah kata, itulah abang, dah abang minta Allah bagi lah. Kan? Allahu Akbar. Tak apa, jom kita pergi. Jom kita pergi. Jom kita pergi kan. Jadi, surat nampak sampai ke Kuala Selangor ni, Ustaz pergi lapor diri kat sekolah. Sekolah tu Kani kata, Ustaz tengok surat ni. Ustaz minta ke Ustaz di arah tukar? Saya di arah tukar. Ni surat ni salah.
Surat ni dipindah, permohonan untuk pindah diluluskan. Ustaz pergi minta surat sebenar. Oh, gitu ke? Ustaz pun tak tahu kan. Pergi minta surat lain kat jabatan. Baru dikeluarkan. Anda dipindahkan. Rupanya beza sekeping surat tu 3,000. Kalau Ustaz surat pertama tu kerajaan tak bayar apa-apa. Permohonan anda untuk bertukar diluluskan. Kosong. Saya pergi ambil surat sebenar. Rupanya kerajaan kena bayar 3,000. Dia suruh pindah sini. Oh, saya kata gitu perbezaan kan. Indah sini. Oh, rezeki lah saja-saja kan duduk tu. Tengok-tengok. Mula-mula dapat 3,000 kan. Kerana diarahkan bertukar. Dapat pindah. Rupanya semua tu perancangan Allah. Ustaz datang sini. Dapat mengajar di SMKA. Dapat mengajar di Tahfiz Astaf. Dapat mengajar di Tahfiz. Rupanya Allah nak suruh Ustaz khidmat juga dengan Ma'at Tahfiz. Allahu Akbar kan. Dapat tubuh Ma'at Tahfiz. Ustaz Yusri di kampung Bukit Belimbing. Ustaz terlibat. Mula-mula dulu sebagai timbalan pengurusi situ. Cari dana buat apa. Rupanya Allah nak suruh khidmat gitu kan. Kalau Ustaz balik Kedah, Ustaz tak kenal Ustaz Yusri. Dengan Tok Iman kita, dengan model kamu, Ustaz tak kenal. Jumpa tengah jalan, Ustaz kata ni akan melawat kat Pekan Rabu. Tak kenal kan. Ustaz tak kenal saya kan. Tak kenal. Sebab apa? Sebab semua ini ketentuan Allah. Allah maha mengetahui kan. Ustaz minta lain. Mula-mula. Tapi Allah bagi yang lebih baik. Betul tak? Allah bagi lebih baik. Sekarang Ustaz boleh balik Kedah. Balik. Tak ada masalah. Lebur raya dah siap dah. Kan? Allah bagi lebur raya pula. Kan? Terus balik. InsyaAllah. Semua tu ketentuan Allah Ta'ala. Dulu fikir balik jauh. Jauh kan? Tak. Sekarang ada lebur raya. Start je kereta. Laju lah. Boleh pecut kan? Hari tu Ustaz balik Kedah. Anak Ustaz. Bila Ustaz terlelak. Dia bawa 160. Kan? Kan? Maknanya bila laju. Tak ada masalah. Semua tu Allah tahu. Sebab tu jangan komplain apa yang diatur oleh Allah. Tapi minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat anak ni. Sebab tu wali abdi masya'allah. Hamba aku nak bagi. Mintalah. Minta apa pun. Ya. Baik. Jadi lagi kemudian bila dia sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Yakni jalan yang kau bagi nikmat dan bukan jalan yang kau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Allah kata ini untuk hamba aku dan bagi hamba aku apa yang dia minta. Sebab tu hari-hari kita minta supaya Allah Ta'ala kekalkan kita di atas jalan yang lurus. Baik, kenapa iyyaka na'budu didahulukan daripada wa iyyaka nasta'in? Kenapa tak mula wa iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu? Contohnya. Kenapa kan? Memang nak baca pun tak sedap kan? Ada pula kalau orang ni saja dia pergi baca. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Boleh baca tak? Tak boleh. Jangan. Ini orang yang terbalik hati Orang gila je boleh baca gitu. Tak boleh baca. Haram. Saja-saja pergi baca terbalik ayat Quran tak boleh kan? Jadi tapi ulama dia kaji kenapa iyyaka na'budu didahulukan daripada wa iyyaka nasta'in. Kerana dia kata ibadah itulah tujuan dan matlamat. Ibadat dulu. Sementara minta tolong itu merupakan saranan untuk beribadat. Ibadat ni tujuan kita. Bagaimana jalan-jalan untuk ibadat? Doa. Salah satu daripada ibadat kita ni berdoa itu adalah merupakan ibadat kan. Jadi sebab itu yang terpenting didahulukan dari yang sekadar penting itu kaedah al-aham muqaddam 'alal muhim. Bahasa Arabnya al-aham ni makna yang paling utama, mendahulukan yang paling afdal kan. Ni baik tapi yang ni yang paling afdal dahulukan yang lebih penting daripada penting. Kita kena belajar ni aulawiyat, keutamaan. Kamu pagi-pagi ni mana utama? Mana pagi-pagi? Gelak dulu ke berus gigi dulu? Kencing dulu ke mandi dulu? Kita kadang tak tahu keutamaan. Sebab tu kita hidup haru biru kan. Kita pagi-pagi tidur ke ngaji? Tidur lalu bro. Kan? Sebab tu kita selalu terlambat. Kita terlewat sana terlewat. Sebab kita tak tahu keutamaan. Keutamaan. Kamu sekarang ni fikir kahwin dulu ke ngaji dulu?
Oh, orang suruh hafal Al-Quran, duk hafal ayat-ayat cinta. Oh, kan? Duk hafal ayat cinta, hantar pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Tengok apa makwa mana-mana lubu, piwik, ngorak. Astagfirullahaladzim. Umur baru berapa? Tingkatan berapa kali ikut? 3. 3. 3 ni waktu kahwin ke waktu ngaji? Kahwin. Waktu ngaji kan contohnya. Keutamaan. Baik, yang ni dalam ayat ni Allah utamakan ibadat dulu kan. Sebab tu disebut gitu. Jadi tujuan kita hidup ni ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Abdikan diri kepada aku. Salah satu sarana atau jalan untuk ibadat doa. Doa itu adalah mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu pati kepada ibadat. Jangan anggap main-main. Sebab tu doa tak boleh main-main. Doa itu ibadat. Doa silahul mu'min. Doa tu senjata orang yang beriman. Ibu-ibu, jaga-jaga ya. Kadang-kadang ibu-ibu salah guna senjata. Anak tak guna. Berengsek lu. Kan astagfirullahalazim. Doa yang paling ampuh digunakan untuk membrengsekkan anaknya. Kan bajingan tengik lu. Kan astagfirullahalazim kan. Dia marah kat anak dia. Jangan. Saya dah cerita dulu bagaimana Sudais kan. Ingat lagi tak cerita Sudais? Siapa ingat tolong cerita. Saya dah cerita kisah Imam Sudais dengan ibunya. Siapa ingat? Satu hari Sudais ni dia nakal. Nakal. Nakal Arab ni dengan nakal Jawa kalah nakal Jawa, nakal Arab lagi. Mak dia nak buat kenduri. Nasi ambeng Arab, nasi biryani kan. Atas tu letak kambing. Letaklah talam-talam ni. Masuk rumah tu mentara tunggu tetamu. Sudais ni punya nakal. Dia pergi ambil pasir. Dia tabur kat keliling kambing tu. Kan. Nakal dia kan. Cerita kisah benar. Dia cerita. Bukan Ustaz Reka ni. Sudais cerita. Tapi nak cerita doa mak kan. Mak dia ni tengok-tengok atas kambing tu ada dah pasir. Dia jerit, Sudais! Kan. Kalau mak kita, makcik-makcik, kalau anak tabur atas ayam tu, ayam nasi ambeng tu, makcik-makcik pun kata, Mak! Kan. Lepas tu keluar apa? Bajingan tengik. Dia keluar gitu lah kan. Berengsek lu. Kan. Kalau orang Kedah, budak ni nak mampus. Dia keluar nak mampus lah. Apa kan. Betul tak? Kalau orang Kampuchea, dia ada makin gitu tak? Ada tak ayat dia? Tak ingat? Ada ada. Sudais, mak dia kata, ya Sudais. Mak dia marah ni. Arak bila marah. Tapi mak dia orang hebat. Ya. Ini wali-wali yang tidak dikenali. Ini ulama sebut wali yang tidak dikenali. Doa wali yang tak kenali, doa mak mustajab. Ramai orang cari tok wali sana, tok wali sini. Wali yang tidak kenali ayah dan ibu, doa yang mustajab. Dia kata, ukhruj anta ya Sudais. Izhab ilal masjid. Izhab ilal haram. Kun imaman hunaka. Tengok. Sudais keluar. Pergi ke masjid haram. Jadi imam kat sana. Marah. Anak dia kata, kau pergi jadi imam. Ibu-ibu pernah buat gitu tak? Budak betua ni pergi jadi hafiz. Apa jadi? Engkau ni setan. Astagfirullahalazim. Bila anak dah jadi setan, saya buat ke jumpa ustaz. Ustaz, doa anak saya. Doa ustaz tak power tau. Doa ustaz jampilah 30 botol, tak power. Mak dia jampi sikit, setan goblok habis. Habis. Ada satu makcik ni pernah minta tolong ustaz. Allahu akbar. Dia letak air ni. Ustaz, ustaz pergi ceramah di Kedah. Ustaz, tolong jampi sikit anak makcik ni macam-macam. Bodoh lah, tak mau mengaji lah, apalah. Ustaz jampi. Saya kata, yang ni makcik minum, dia ambil air lain macam ni. Kenapa? Makcik dah jampi, bodoh, tak mau mengaji, ketegak semua ni. Ini nanti makcik punya.
Allahu Akbar. Tak masuk dah doa ustaz. Mengarut dah kan. Ramai yang makcik-makcik tak perasan kan. Sebab doa dia mustajab. Doa senjata orang yang beriman. Ya doa anak-anak boleh doa untuk kawan-kawan. Kan. Jadi doa ni jaga. Doa ni sangat mustajab di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu kita masa solat doa. Ada satu amalan orang tabligh yang ustaz suka sebenarnya. Yang ustaz jarang buat. Tapi hebat orang tabligh ni dia buat. Iaitu dia pergi ziarah rumah orang. Ajak orang. Pergi semayang kan. Ajak orang. Tiba-tiba orang tu tak layan dia. Orang tu marah kat dia. Apa dia buat? Kalau kita kata, ahli neraka. Aku ajak kau pergi semayang, kau tak semayang. Memang layak saudara kata. Ustaz tengok orang tabligh ni. Dia balik ke surau masjid ni. Dia buat apa? Dia arahkan oleh amir dia. Untuk doa khas untuk tuan rumah tadi. Supaya dapat hidayah kan. Ada. Dan benda ni kita boleh buat sebenarnya. Memang sunnah Nabi kita pun. Sahabat Nabi membuat gitu. Doakan kawan-kawan kita, adik-beradik kita di belakang kan. Kawan kita ni dalam geng-geng ni. Kita tengok kawan kita hafal tak boleh. Pernah tak kamu buat solat ajak khas? Supaya kawan kamu pandai hafal. Tak pernah kan? Kamu buat solat ajak supaya kawan kamu meninggal. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kita duduk, ya Allah. Tadi saya tasmik, kawan saya tak boleh. Ya Allah, kesialah kat dia, ya Allah. Kan? Doa yang mustajab, doa kawan untuk kawan di belakang. Kamu doa ke umpat di belakang? Umpat. Dah lah bodoh, tak sedar diri, datang sini juga. Kau ingat kau apa? Astagfirullahaladzim. Baik, jadi perkataan ya, jika ditanya apa makna huruf nun pada firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika nun itu dimaksudkan sebagai bentuk jamak ya, padahal orang yang mengucapkan hanya satu saja, nasta'in, padahal kalau ikut bahasa Arabnya asta'inu, saya. Kenapa kita guna untuk nun, nahnu, kami? Apa makna nasta'in? Nun tu nahnu, kami kan. Jamak, kami orang ramai. Kenapa guna nun? Kenapa? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kan kita baca kan? Untuk imam lain lah. Kenapa tak baca iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Kan? Ni ulama kaji ni. Dia kata, kenapa? Kenapa jawapan ni ya? Kalau kita gunakan untuk sebab ta'zim, mengagungkan, dia kata juga tak sesuai dengan keadaan. Jadi pertanyaan ni dapat dijawab. Yang dimaksudkan nun na'budu dengan nasta'in kami tu untuk memberitahu mengenai jenis hamba. Darah yang salat salah satu daripadanya. Yang satu ya. Apatah lagi jika orang-orang ramai melakukan secara berjemaah. Kita ni sejenis hamba ramai. Kan? Kami ni ramai hamba belaka. Sebab tu kami guna perkataan na'budu. Kami. Kan? Satu. Yang keduanya, orang solat ni ramai. Mana ada orang solat sikit? Sebab tu, walaupun perkataan tu boleh asalnya bahasa Arab, asta'in saya, kita baca Quran saya, tapi guna tetap dengan kami. Kami. Baik. Ataupun, iman dalam solat memberitahu dirinya sendiri dan setara yang beriman tentang ibadah. Yang untuk tujuan inilah yang mereka diciptakan. Itu imam. Bila jadi imam lagilah. Kita seorang pun kita mewakili golongan-golongan hamba yang begitu ramai. Kami ya. Baik. Ibadah ini anak-anak yang dikasih sekalian merupakan maqam, kedudukan yang sangat agung. Dan dengan ibadah inilah hamba menjadi mulia. Kita biasa lahir kita sama. Apa yang mengangkat darjat kita tinggi mulia di sisi Allah? Ibadat. Ada orang solat sunat malas, fardu saja, solat fardu je, maka adalah kedudukannya dia tak berdosa, tapi tentulah kedudukannya rendah. Ada orang dia ni setiap kali solat fardu mesti diiringi qabliyah ba'diyah. Contohnya dia kekalkan wuduk macam seorang sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bilal ni, Nabi kata aku dengar Bilal ni derapan kakinya dalam syurga masa Isra' dan Mi'raj. Bilal ni belum dia mati, Nabi kata aku dengar kaki dia berjalan dalam syurga. Orang tanya Bilal, apakah amalan dia? Bilal kata tak ada amalan yang aku buat lebih daripada orang, tapi aku ni jenis orang yang suka ambil wuduk. Setiap kali
Aku batal, aku ambil wuduk dan aku solat sunat dengan wuduk tersebut. Tengok. Kan? Bilal Ibn Rabah ni, dia batal, dia ambil wuduk balik. Ada orang kadang-kadang dia pelik ni. Dia kata, ada orang tak pernah batal wuduk. Mengarut. Mana boleh tak batal wuduk kan? Ada orang. Saya Ustaz pernah dengar tu. Dia kata, ada satu orang, Tok Wali ni tak pernah batal wuduk. Mengarut. Takkan Tok Wali tak kentut? Kan? Kentut ni biasa lah kan? Adakah manusia tak kentut? Kentut. Kecing kan? Ini tabiat manusia. Malaikat tak kentut, tak ni. Kentut batal? Kencing batal tak? Batal. Kan? Tidur batal tak? Tidur yang tidak tetap punggung batal. Ada orang tu, orang ada wali-wali tak pernah batal wuduk 40 tahun. Bohong ni. Cerita temberang. You kata satu orang imam ni, dia kata 40 tahun dia solat subuh dengan wuduk yang sama. Ni mengarut kan. Mana boleh wuduk yang sama kan? Maksud dia, imam tu sebenarnya dia salah baca. Sebab tu baca kena belajar betul-betul. Imam tu dia solat fardu isyak dengan fardu subuh wuduk yang sama. Amalan dia tak tidur malam. Dia solat lepas isyak tu, dia berterusan kan. Itu betul lah. Sebab ada, dia boleh buat. Kita tak boleh. Budak tahfiz, solat Jumaat pun 3 kali wuduk sebab dia tidur terangkat punggung. Kepala macam burung kasawari. Kan? Allahu Akbar. Mesti tidur kita ni kan. Kita tidur. Orang tak tidur gitulah. Tapi sunnah Nabi suruh tidur. Sunnah Nabi suruh tidur. Ambil wuduk, lepas tu tidur, bangun ambil wuduk balik. Kan? Mana ada Nabi tak ambil wuduk? Ada orang suka buat benda pelik-pelik, dia kata itu hebat. Tak hebat. Orang tidur pagi malam lah tak tidur, tak hebat. Dia salah menyanggahi sunnah kan. Nabi suruh apa? Tidur. Nabi larang kita sembang lepas isyak, Nabi suruh tidur. Tapi Nabi suruh bangun awal. Pagi-pagi kan, qumil lail, bangunlah di waktu malam. Waktu malam ni ulang Quran kan dalam solat tahajud kita. Anak-anak sini buat tak? Jadi beza ni. Antara kita ni ada di antara kamu yang akan jadi wali ni. Kan? Ada. Wali Abdal. Wali Abdal ni wali apa? Yang kuat puasa. Kita wali bedal je. Apa ada depan bedal. Kita ni wali bedal, bukan wali Abdal kan. Allahu Akbar. Jadi ibadat ni lah yang akan menjadikan kita mulia kerana kecondongan kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan dia telah menyebut Nabi SAW sebagai insan yang menepati maqam yang paling mulia. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi, kata hamba ya, lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Contoh hamba Nabi kita Muhammad lah. Nabi kita puasa, Nabi kata asum ya wa uftir, tapi aku puasa aku buka kan. Nabi kata aku solat dan aku tidur. Nabi ni, dan aku ni kahwin, kata Nabi. Sebab tu tak ada orang yang boleh lawan Nabi. Saya tak nak buka, saya nak puasa je. Nabi marah sahabat ni. Aku Rasul, aku puasa, aku buka. Aku Rasul, aku kahwin, kan? Aku tidur. Kan? Ada seorang ni dia kata saya malam-malam tak nak tidur langsung. Saya nak qiyam lail. Tak, Nabi kata aku adalah Nabi, kan? Akulah Nabi. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak suka sunnah aku bukan umat aku. Nabi larang. Sebab tu follow Nabi SAW. Baik, Allah Ta'ala juga telah menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba. Ya? Ketika Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Ketika Nabi jalankan dakwahnya. Dan ketika diperjalankan pada malam hari. Dan dia membimbingnya untuk sentiasa menjalankan ibadah pada saat-saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya. Kita tengok dalam surah Al-Hijr, Allah sebut, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Baik, Allah kata kami sungguh-sungguh mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Nabi ni
susah hati ke, sedih Nabi mendengar ucapan kaumnya, ya. Sebab itu anak-anak yang dikasihi sekalian, kita orang Islam ni sedih tengok ada orang kafir, sedih tengok masyarakat jauh daripada agama. Pilu Nabi ni macam itulah. Nabi kata sedih, Allah tahu Nabi sedih dan pilu ni. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi nak hilangkan kepiluan dan kesedihan tu, nak buat macam mana? Fasabbih, hendaklah banyakkan sebut subhanallah wa bihamdih, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tasbih. Dan jadilah kamu di antara orang yang bersujud. Kita susah hati, adik-beradik apa semua gaduh, ambil wuduk, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minas sajidin, jadilah kamu dari kalangan orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah, abdikan dirimu pada Allah sampai datang al-yaqin. Al-yaqin ni maknanya suatu yang diyakini, yakni al-maut. Ni ada ajaran sesat di Malaysia ni, dia kata kita solat ni sampai yakin. Yakin tak payah solat dah. Yakin adanya Allah, berhenti solat. Yakin ada syurga, sebab apa tak solat? Saya dah yakin, awak yang tak yakin, dia kata. Astagfirullahaladzim. Al-yakin tu makna mati. Sekarang ni kita tahu mati kan? Tahu bila tak tahu lagi. Bila tahu, oh mati sungguh dah, yakin dah. Sampai masuk alam barzakh, yakinlah kita maut itu sebenar. Datang malaikat maut sebenar kan? Sekarang ni kita percaya tapi tak nampak lagi. Sembahlah Allah sampai mati, sampai yakin. Baik, insyaAllah kita berhenti sekadar tu dulu. InsyaAllah kita berhenti sampai ayat yang 5 saja. InsyaAllah kuliah pada bulan akan datang kita masuk ayat ihdinas siratal mustaqim, InsyaAllah. Baik, kita buka soalan. Ada soalan? 1-2 soalan sebelum kita tutup. Hal indakum as'ilah? Man yuridu an yuwajjih al-isilah ilayya, insyaAllah fal yatafaddal mashkura wa ma'jura. If you have any question, you can ask me. Kan? Okay? Tak ada. Ma'indakum su'al. Ya Ustaz, ma'indana su'al. Nahnu jawa'an. Mana jawa'an? Kami lapar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Apa ayat? Tak ada soalan. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.